Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah WhatsApp video di mana seseorang itu menjelaskan kaifiat solat tarawih 10 rakaat. Dan penjelasan itu dibuat dengan merujuk kepada satu banner ataupun poster, dan di bahagian bawah banner itu, meskipun kurang jelas sebab ia WhatsApp video, saya dapat baca di bawah situ tertulis Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Maka berdasarkan penjelasan dan poster tersebut, saya ada beberapa soalan yang ingin ditanya kepada Datuk Mufti ataupun pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Okay? Sementara itu, sebelum saya mainkan video terbabit, jemput nikmati pemandangan penerbangan turun ke London Heathrow International Airport dan juga pendaratan di sana. Waktu pendaratan ialah pukul 5 pagi. Sebenarnya dah masuk waktu subuh, tetapi matahari di belakang sebab tu masih gelap lagi ya. Baik, ayo kita tonton video tersebut, kemudian saya ajukan beberapa soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan Tuan Pengerusi surau kita, Datuk Hasnan, supaya saya memberikan penerangan jelas bagaimana untuk melaksanakan salat tarawih, kaifiat tarawih 10. InsyaAllah saya akan buat penerangan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikutinya dengan baik, dan semoga apabila dilaksanakan salat tarawih nanti, mudah-mudahan semua di antara kita dapat membaca doa-doa dengan baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada untuk melaksanakan solat tarawih ini, imam akan berdiri menyebut salatul qiyami asabakumullah. Imam boleh sebut, Bilal pun boleh. Kalau imam nak suruh Bilal, Bilal lah. Kalau imam lah. Maka para jemaah akan menyambut La ilaha illallah. Semua jemaah bangun, di mana salat tarawih untuk rakaat pertama dan kedua akan dilaksanakan. Setelah selesai 2 rakaat pertama ini, dalam salat yang pertama, semua jemaah akan menyebut Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah ni, semua jemaah bangun untuk meneruskan salat yang kedua. Habis salat yang kedua, ramai-ramai menyebut subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illallah. Semua bangun untuk salat yang ketiga. Setelah selesai salat yang ketiga, ramai-ramai menyebut Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diulang 3 kali. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله. Maka salat yang keempat. Setelah selesai salat yang keempat, semua jemaah beramai-ramai membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illallah. Seterusnya salat yang kelima, salat yang terakhir tarawih. Habis saja salat yang kelima, semuanya para jemaah membaca surah Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk slot yang kelima ini, kalau tuan-tuan dan puan tengok panduan di sebelah kiri itu yang ditulis ramai, kemudian imam baca dahulu, kemudian makmum ikut. Sebenarnya tak perlu, baca sama-sama, ya, baca sama-sama doa yang disebut ini. Kemudian sama-sama baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhana man la yaqdiru qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Nas'aluka afwaka wa ridhaka ya man la yu'badu siwak. Nas'aluka afwaka wa ridhaka ya man la yurja siwak. Nas'aluka afwaka wa ridhaka ya man la yutlabu illa iyyak ya arhamar rahimin. Kemudian sama-sama baca doa ini sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'aluka fika karaqabati minan nar. Allahumma inni as'aluka fika karaqabati minan nar. Allahumma inni as'aluka fika karaqabati minan nar. Ya akramal akramin. Selesai ini imam akan membaca doa tarawih. Terpulang pada imam nak baca doa pendek atau panjang. Okey, kita sudah pun menonton. Jadi sebagai orang yang tidak tahu, saya ingin bertanya kepada pihak yang sudah tentu lebih tahu dari saya. Soalan pertama, dalam mazhab Asy-Syafi'i dikatakan, dimaklumkan bahawa, bahkan dikatakan inilah kaul muktamad, bahawa solat tarawih ni 20 rakaat campur 3 rakaat. Maka kenapakah 20 rakaat itu telah diubah menjadi 10 rakaat? Okey, soalan pertama. Dan bila telah ubah ni, apakah ia telah masuk dalam erti kata dah keluar mazhab? Ataupun tak ikut mazhab? Sebab mazhab Syafi'i 20 rakaat. Sekarang dah jadi 10. Apakah ini yang dimaksudkan sebagai sudah keluar mazhab? Ataupun tak ikut mazhab? Okey, yang tu, dua tu soalan sampingan. Soalan utama saya bagi yang pertama ini, soalan pertama ni ialah kita selama ni dimaklumkan bahawa dalam mazhab Asy-Syafi'i solat tarawih 20 rakaat. Sekarang ni dah jadi 10 tu, macam mana pula tu? Okey, baik. Soalan kedua, mungkinkah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan telah mengambil pandangan daripada mazhab lain? Kan? Okey. Jika demikian, mazhab apakah? Mazhab yang manakah yang menganjurkan, yang menyatakan bahawa solat tarawih ini 10 rakaat? Boleh diberikan nama mazhab dengan rujukannya? Sebab kalau tak ada, kita kembali kepada dua soalan sampingan saya tadi, dah keluar mazhab ke? Tak ikut mazhab ke? Kan? Sebab, saya ulangi ya, bagi yang jenis yang para penonton yang jenis IQ rendah segini, saya ulangi, dalam mazhab Syafi'i ditekankan solat tarawih 20 rakaat. Sekarang kenapa telah jadi 10? Soalan pertama. Soalan kedua, mungkinkah telah berubah ke mazhab lain? Jika demikian, mazhab apakah yang menganjurkan solat tarawih 10 rakaat? Soalan ketiga, okey, mungkinlah pihak Jabatan Mufti hendak memudahkan umat Islam yang ada urusan pada waktu malam kan. Jadi 20 rakaat dikurangkan jadi 10. Alang-alang dah nak kurangkan. Kenapa tidak dikurangkan terus dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini 8 rakaat. 8 rakaat campur 3 rakaat witir. Kan? Kenapa why 10? Why not 8? Kan why 10 kan? Di sini ada yang akan berhujah. Okay, kita biasa dengar bahawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat malam ini ialah 8 rakaat dengan bacaan surah yang panjang-panjang. Jadi kalian ni kenapa nak ikut 8 tak nak ikut surah yang panjang-panjang tu? Okey, kita jawab balik bahawa dalam rangka kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cuba ikut sedaya mampu. Kalau tak dapat ikut sebahagian, janganlah pula ditinggalkan, diabaikan kesemuanya sekali. Maaf, saya ulangi ya. Jika tak dapat ikut sebahagian, janganlah pula ditinggalkan keseluruhannya. Kita ikut mana yang boleh. Baik, merujuk kepada solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau solat malam ini bila dalam bulan Ramadan, ia disebut sebagai solat tarawih. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 8 rakaat dan bacaan surah yang panjang.
Kalau tak mampu ikut yang ini, iaitu bacaan surah yang panjang, kita ikut yang ini, iaitu 8 rakaat. Jangan ditinggalkan kedua-dua sekali. Kan ada dua, satu tak mampu, kita ikut yang ni. Jangan yang ini pun tak buat langsung. Okey, jadi merujuk kepada soalan yang ketiga, jika hendak memudahkan, jika hendak diringkaskan, kenapa dari 20 menjadi 10? Kenapa 20 tak menjadi 8? Kan bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak dapat ikut semua, kita ikut sekadar mana yang boleh. Baik, soalan keempat. Ini soalan nakal. Apakah ada kebimbangan jika dianjurkan solat tarawih itu 8 rakaat campur 3 rakaat witir? Jabatan Mufti ni mungkin akan tuduh sebagai Wahabi pula. Sebab bila kita anjurkan solat tarawih 8 rakaat, ada saja yang kata Wahabi. Wahabi kan, kita pun tak tahu siapa Wahabi tu. Tapi apakah di sana ada kebimbangan? Jika ataupun seandainya Jabatan Mufti menganjurkannya dalam bentuk 8 rakaat, ada pula suara-suara yang kata, Jabatan Mufti ni dah jadi Wahabi ke? Maka whatever it is, we do different than that. So kita buat jadi 10. Apakah itu sebabnya, ya? Okay. Soalan kelima. Waktu rehat antara solat-solat tarawih tu, kenapa mesti ditetapkan bacaan zikirnya? Apakah sudah masuk tahun 2024? Umat Islam masih tidak tahu bacaan zikir yang maksur yang patut mereka baca dalam waktu kelapangan, sehingga perlu diajar apakah zikir yang patut dibaca. Kenapa tidak boleh dikatakan, okey, solat tarawih nak kata 10 rakaat, 10 rakaat, antara tu akan diberi sikit ruang waktu, maka setiap jemaah berzikirlah apa yang dihendak berzikir. Manfaatkan masa rehat itu untuk berzikir. Jadi masing-masing baca zikir apa yang dia nak. Kenapa yang mesti ditetapkan bacaan zikir tersebut? Sebab perkara ni selalu kami para pencinta sunnah telah pun bangkitkan. Lalu jawapan yang diberikan ialah daripada tak buat apa-apa, baik kita berzikir. Dan umat Islam ni tak tahu berzikir, sebab tu ditetapkan bacaan zikir tertentu. Halo, sampai bila umat Islam ni tak bijak, tak tahu nak berzikir sampai kena ajar bacaan zikirnya? Jadi soalan kelima, kenapa mesti ditetapkan bacaan zikirnya? Biarlah setiap orang berzikir apa yang dia nak. Di sini akan ada yang berkata, yalah kalau yang zikir apa dia nak tu, zikirlah. Kenapa kau nak bising-bising? Halo, zikir yang ditetapkan dalam poster tu dibaca secara kuat dan ia akan mengganggu orang yang nak berzikir, yang zikir pilihannya sendiri secara perlahan. Kalau masing-masing berzikir dengan apa yang dia nak secara perlahan dan ini tenang, tak ada mengganggu antara satu sama lain. Katakanlah orang ni dia nak baca zikir dia sendiri, tetapi orang lain dan jemaah yang ramai lain duk membaca zikir yang dalam poster tu secara kuat, ia mengganggu. Alright. Soalan ke-6. Bacaan zikir yang 10 rakaat tu, kenapa berbeza pula dengan bacaan zikir 20 rakaat? Saya sebagai orang awam keliru lah. Kan solat tarawih yang 20 rakaat kan dah telah ditetapkan juga bacaan-bacaan zikirnya. So sekarang ni kenapa untuk solat tarawih 10 rakaat, bacaan zikirnya lain pula? Kenapa tak boleh yang sama? Okey. Yang ketujuh, soalan ketujuh. Di awal video itu, orang yang bercakap dia ceritakan nak menceritakan kaifiat solat tarawih 10 rakaat. Soalan saya, bukankah kaifiat ini, tata cara melaksanakan sesuatu ibadah, hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang boleh tetapkan? Sejak bila kita ni manusia ada kebebasan, ada kekuasaan untuk menetapkan kaifiat bagi sesuatu ibadah? Soalan ke-8. Bila nak mula solat tu, kan dalam video tadi, ada imam atau Bilal akan sebut sekian-sekian kan? Kenapa tak iqamat? Kan, yalah, Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Sebagaimana kalian buat apa-apa semua tu, Nabi tak buat juga semua tu, tapi Nabi tak larang kan? Kalau iqamat kan semua orang faham. Semua orang tahu itu adalah panggilan untuk masuk saf dan mulakan solat jemaah. Kenapa tak iqamat terus? Kenapa iqamat dibataskan kepada solat fardu? Kenapa tidak dibuat untuk solat tarawih? Bukankah kalian biasa berhujah? Ya, Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Dan apa nak kata, kalau Nabi tak buat itu bukan dalil agama, sekian. Kan? So sekarang ni kenapa pula tidak iqamat? Kenapa pula yang solatu jami'ah lah, kemudian ada la ilaha illallah lah? Kan? Okey, baik. Soalan ke-9. Dalam zikir-zikir yang ditetapkan itu, kenapa tak ada selawat langsung? Sekali pun tak ada. Ke saya terlepas pandang?
Okey, kenapa tidak ada selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sekali? Di sini sekali lagi akan ada yang berhujah, kau nak selawat, kau selawatlah. Tak, tidak semudah itu. Sebab para jemaah yang ingin berzikir sendiri, mereka diganggu dengan orang yang menjerit-jerit. Kalau tak jerit pun berzikir dengan kuat, menggunakan mikrofon, pembesar suara dan sebagainya sehingga mengganggu orang lain yang ingin berzikir sendiri-sendiri secara perlahan. Jadi demikianlah 9 soalan yang ingin saya kemukakan daripada penjelasan dan poster yang menjadi sandaran bagi penjelasan tersebut. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.